Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Jadi untuk satu hujah yang sah, dia mesti ada bentuk dia. Bentuk yang pertama, semua A adalah B. Lepas tu C ialah A dan kita dapat satu kesimpulan C ialah B. Ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga adalah merupakan implikasi dengan kontrapositif. Jika P maka Q. P benar, lepas tu Q benar. Ini adalah bentuk yang kedua. Tadi ini bentuk yang pertama. Lepas tu bentuk yang ketiga adalah kontrapositif, iaitu jika P maka Q. Dan bukan Q benar, kesimpulan dia adalah bukan P. Tilde P benar. Kalau dia memenuhi ketiga-tiga bentuk ni, bentuk ni dan bentuk ni, ini adalah satu hujah yang sah. Dan kalau dia adalah satu hujah dengan premis dan kesimpulan yang benar, baru dia dikira sebagai satu hujah yang munasabah. Jadi sekarang kita tengok pada soalan-soalan kita ni. Premis 1, semua gandaan 5. Gandaan 5, semua P ialah gandaan 10. Okey. Di sini saya gunakan AB lah, lebih senang. Okey. Okey, semua A ialah B. 35, ini adalah satu benda yang baru. Ini C ya. C ialah gandaan 5. C ialah A. Lepas tu C, kesimpulannya C ialah B. Ini memenuhi bentuk yang pertama. Jadi ini adalah satu hujah yang sah. Sekarang kita tengok pada premis kita ni. Tengok ada tak premis yang palsu. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. 5 bukan gandaan 10. 25 pun bukan gandaan 10. Ini adalah satu premis yang palsu. Jadi ini adalah tidak munasabah. Soalan nombor 2. Semua segi 4 sama. Semua A bersudut tepat. Ini adalah B. PQRS, benda yang baru ini C, ialah segi 4 sama A. Kesimpulannya C ialah B. Ini memenuhi bentuk yang pertama. Jadi ini adalah sah. PQRS ialah segi 4 sama. PQRS bersudut tepat. Ini munasabah. Sebab semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Yang ketiga, jika ini P, maka ini Q. Sekarang, ini P, ini Q. Kita cuma gantikan X sama dengan 4 sahaja. Jadi punca kuasa 2 bagi 4 kurang daripada 3. Ini benar. Dan 4 memang kurang daripada 9. 9. Jadi ini adalah ini memenuhi bentuk yang kedua. Ini adalah satu hujah yang sah dan premis kesimpulan, semua premis dan kesimpulan adalah benar, pernyataan yang benar. Jadi ini adalah munasabah. Soalan nombor 4. Jika P
maka Q. Dan sekarang kita cuma tukarkan K jadi 10. Okey, dia memenuhi bentuk yang kedua. Ini adalah satu hujah yang sah. Sekarang kita semak, adakah premis dan kesimpulan adalah benar? K tolak 5. K tolak 5 kurang daripada 9. Apabila kita bawa negatif 5 ke sebelah kanan kotak samaan ni, kita dapat kesimpulan K kurang daripada 13. K kurang daripada 14. K kurang daripada 14. Jadi ini adalah satu premis yang palsu. Jadi kita boleh terus tuliskan kesimpulan tidak munasabah. Okey, sebab kalau dia nak jadi satu hujah yang munasabah, mesti pastikan ketiga-tiga premis dan kesimpulan adalah pernyataan yang benar. Soalan nombor 5. Jika P maka Q. Sekarang ini adalah Q. Kita cuma gantikan X jadi 3 sahaja. Lepas tu, ini adalah P. Jika P maka Q, tidak semestinya jika Q maka P. Ini tidak memenuhi ketiga-tiga bentuk kita. Dalam bentuk hujah yang sah ni, kita cuma kata jika P maka Q. Dan jika P benar, maka Q benar. Tetapi dia tidak menjaminkan jika Q benar, maka P mesti benar. Ini hanya benar apabila hubungan dia adalah jika dan hanya jika. Jadi, di sini, ini tidak memenuhi ketiga-tiga bentuk kita. Ini bukan satu pernyataan yang sah. Tidak sah. Okey? Tetapi, kita tengok ada tak dia munasabah. Jika X ialah faktor bagi 6, maka Q boleh dibahagi tepat dengan X. Ini adalah satu pernyataan yang benar. 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ini pernyataan yang benar. 3 ialah faktor bagi 6. Ketiga-tiga premis dan kesimpulan adalah pernyataan yang benar. Maka ini adalah satu hujah yang munasabah. Walaupun dia tidak sah, tapi dia munasabah. Sebab dia merupakan premis dan kesimpulan yang benar. Soalan nombor 6. Jika P maka Q. Dan sekarang kecerunan L1 tidak sama dengan kecerunan L2. Maksudnya tilde Q. Tidak selari. Ini tilde P. Jadi ini memenuhi bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ni. Jadi kita boleh tuliskan ini adalah satu hujah yang sah. Adakah dia satu hujah yang munasabah? Jika L1 selari dengan L2, maka kecerunan L1 sama dengan kecerunan L2. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Kecerunan L1 tidak sama, maka kesimpulannya L1 tidak selari dengan L2. Ini pun benar. Jadi, dia adalah sah dan munasabah. Okey, ini adalah hubungan jika dan hanya jika. Nombor 7, premis. Semua premis semua rhombus, semua A, rhombus adalah A, mempunyai perpenjuru yang berserenjang B. Semua A adalah B. PQRS, ini benda yang baru, ini adalah C, mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Ini adalah B.
Dan C ialah A. Ini tidak memenuhi bentuk kita, bentuk hujah yang sah kita. Kalau bentuk hujah yang sah, C ialah A, maka C ialah B. Bukan C ialah B, maka C ialah A. Jadi, ini tidak memenuhi bentuk yang sah. Ini tidak sah. Bentuk dia lain. Tidak sah. Adakah dia satu hujah yang munasabah? PQRS mempunyai perpenjuru yang sama panjang, maka PQRS ialah rhombus. Boleh tak dia jadi lelayang? Boleh kan? Lelayang bukan rhombus. Jadi ini adalah satu hujah yang tidak munasabah. Dia tak semestinya rhombus. Dia boleh jadi lelayang. Nombor 8, jika X nombor genap, ini P lah, maka Q. Sekarang, 3X bukan nombor genap, tilde Q. X bukan nombor genap, tilde P. Ini adalah bentuk yang ketiga. Ini sah. Jika X nombor genap, maka 3X nombor genap. Ini benar. 3X bukan nombor genap, maka X bukan nombor genap. 3X bukan nombor genap. Katakan 3 kali 3. Okey, ini benar. Jadi, ini sah dan munasabah. Nombor 9. Jika P maka Q. Ini K kurang daripada 5. Ini tilde P. K kuasa 2 kurang daripada ataupun sama dengan 25. Ini tilde Q. Ini adalah songsangan dan bukan dia tidak memenuhi bentuk kita. Jadi ini tidak sah. Adakah dia munasabah? Jika K kurang daripada 5, maka K kuasa 2 kurang daripada 5. Ini benar. Jika K lebih besar daripada 5, K kuasa 2 lebih besar daripada 25. Ini benar. Jadi dia tidak sah, tapi dia munasabah. Premis 1, semua kubus semua A ialah B. Objek P, ini C, ialah kubus. Dan objek C ni, objek P, C ni ialah B. Ini sah. Sebab ini adalah bentuk yang pertama. Ini sah. Adakah dia munasabah? Objek P ialah kubus. Kalau dia kubus, dia mesti cuboid. Ini sah dan munasabah. Sebab ketiga-tiga premis dan kesimpulan adalah benar.